Dan Ayu sangat-sangat terkejut sebab dia nampak wajah jelmaan ni seakan-akan muka dia. Saya nak balik mana cikgu? Rumah saya kat sini, dia cakap macam tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam channel Sembang Kopi. Bertemankan saya Hanif Abdul Halim. Di dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda semua 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Sebelum saya mulakan dengan kisah kita yang pertama ni, suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Ayu. Dan Ayu bagi tahu dia ni adalah seorang jururawat di sebuah hospital yang dikatakan besar juga dekat Kuala Lumpur. Dia tinggal di Ceras dan dia ingin berkongsi dengan kita semua 2 pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di hospital tersebut. Kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu, Ayu ni berada dalam dewan bedah ataupun bilik bedah lah, yang mana melibatkan seorang pesakit yang dikatakan kritikal. Pesakit ni kemalangan jalan raya tau. Dan Ayu juga dapat tahu pesakit ni bawa motor. Tapi macam mana berlakunya kemalangan tu dia tak tahulah. Cuma dia kata ada kecederaan parah pada bahagian kepala dan juga kedua-dua belah kaki pesakit tu. Menyebabkan pesakit ni perlukan pembedahan dengan keadaan yang segera lah. Okey, dipendekkan cerita, di dalam bilik bedah ni ada beberapa orang jururawat lah dan juga ada 2 orang doktor. Tugas Ayu ni pula adalah membantu doktor ni. Sekiranya doktor ni perlukan apa-apa alatan, dia akan ambil di bahagian belakang dia dan kemudian dia akan bagi. Lepas tu ambil balik yang dah guna, letak. Macam tu. Itu tugas dia lah. Lepas tu kalau doktor ni kata pegang itu ke, pegang ini ke, dia tolong lah kan. Okey, pembedahan ni berlangsung agak lama sebab pesakit ni dikatakan parah. Okey, waktu pembedahan ni hampir-hampir selesai. Doktor ada minta satu lagi alatan yang mana digunakan untuk menjahit lah. Jadi Ayu ni pun pusing ke arah belakang, ambil alatan tersebut dan kemudian dia pusing balik, pandang ke arah doktor. Okey, waktu dia bagi pada doktor ni, mata dia kan, dia macam beralih tau. Daripada pandang ke arah doktor ni, terpandang ke arah sebelah kepala pesakit yang sedang baring ni. Ada satu bentuk kepala berambut panjang, mukanya seakan-akan macam hitam, mata merah, pandang ke arah doktor ni. Waktu Ayu nampak je benda tu macam menyorok tau, masuk di bawah, orang kata mungkin katil lah kot digunakan. Saya tak tahu nama dia lah mungkin katil yang digunakan tu, dia menyorok dekat bawah tau. Jadi kepala tu hilang lah. Dan dia macam tergamam. Apa tu kan? Doktor ni tadi sergah dia. You, cepat you, dia kata. Okey doktor. Awak tengok apa? Dia kata macam tu. Dia pun buat kan pembedahan kerja dia lah, buat. Ayu ni macam mengundur tau ke belakang. Benda ni, tindakan ni spontan tau. Dia pun mengundur ke arah belakang dan kemudian dia tengok dekat bawah katil ada ke
benda menyorok ke? Sebab kepala tu seakan-akan tak mungkin nurse lah. Sebab nurse akan pakai tudung kan. Kalau tak pakai tudung pun dia akan ada dia punya apa, atas kepala ni lah kan. Tapi saya tak tahulah pakaian dalam bilik bedah macam mana, saya tak tahu. Okey, waktu dia ngundur, dia tengok bawah katil tak ada apa-apa. Dia pun ke depan balik, dekat dengan arah doktor ni. Dan kemudian ada beberapa orang rakan nurse dia lah yang dah ada dalam bilik tu, nampak tau tingkah laku ganjil si Ayu ni. Dan kemudian bila selesai je, Ayu ni pun ambil lah alatan semua, tolak pergi tepi, dan kemudian pesakit ni dah dibawa lah ke tempat lain. Okey, waktu dia tengah uruskan alatan ni, doktor ni datang kat dia. Doktor yang tadi lah datang ke arah dia dan kemudian tanyalah, "Ayu, awak okey ke?" Dia kata. Okey, doktor, kenapa? Tadi kenapa awak macam termenung tadi kan?" Dia kata. Tak tahulah doktor, saya tiba-tiba macam mengelamun pula. Dia cakap macam tu. Dia tak cakap lain dia nampak apa kan. Dan kemudian doktor ni marah lah. Biasalah kan, dalam keadaan cemas macam tu, sepatutnya kena cepat. Tindakan tu kena cepat kan. Tak boleh lah mengelamun ke apa, tak boleh. So Ayu ni hanya tunduk je lah. "Minta maaf doktor, minta maaf doktor." Okey, lepas ni saya tak nak nampak benda ni berlaku lagi. Baik doktor, baik doktor. Doktor ni pun beredar. Dan kemudian waktu si Ayu ni keluar daripada bilik bedah ni, adalah beberapa orang nurse yang datang juga dekat dia. Tanya kan, "Kau okey ke? Muka kau macam lain je." Tak ada apa. "Kau okey tak? Kau bukannya tak biasa kan pembedahan apa semua kan?" Itulah, tapi kali ni macam teruk sangat pula lah pesakit ni kan. Aku jadi macam tak tahulah, hari ni aku tak tahu kenapa lah, penat kot. Dia cakap macam tu. Okeylah, tak apa. Si Ayu ni pun teruslah pergi ke satu lagi ruangan. Ruangan ni ruangan lain lah, yang mana dia ambil alatan-alatan tadi tu. Lepas tu dia uruskan kan, uruskan apa semua. Dia pun berjalan lah keluar menuju ke bahagian depan. Ini kisah yang kedua yang mana waktu dia berjalan ni, dia akan melintasi bilik bedah yang tadi. Dan kemudian bilik bedah ni tadi, pintu dia pula tak tutup rapat tau. Dan bilik tu kosong lah, gelap. Dia pun jalan dan dia pun lalu dekat depan bilik bedah ni. Waktu dia melintasi ni, dia nampak dalam bilik bedah yang kosong ni seolah-olah ada seorang jururawat yang sedang buat kerja. Tapi nampak dari arah belakang lah. Dan Ayu ni pula dia pelik, ada orang ke? Dia pun mengundur balik, tengok ke arah dalam bilik bedah ni. Betul, dia nampak ada seorang jururawat yang sedang buat kerja. So Ayu ni kata, apa yang dia buat dalam bilik bedah gelap-gelap ni kan? Dia pun tegur, Kak, kau buat apa?" Dia kata macam tu. Dia nampak dari arah belakang macam kawan dia. So dia pun tegur, Kak. Benda ni macam tak layan dia. Dia buat tak tahu je. Dia macam buat something, apa benda dia tak nampak lah sebab daripada belakang. Ayu ni panggil, Kak. Sampaikan dia masuk dalam bilik bedah ni, pandang ke arah orang kata nurse ni lah. Waktu dia dah dekat, semakin dekat. Okey, part ni saya rasa seram lah. Sebab bila dia panggil dia dekat, semakin dekat ni, nurse ni tadi ataupun jelmaan ni tadi pusing ke arah dia. Badan-badan sekali lah pusing ke arah dia. Dan Ayu sangat-sangat terkejut sebab dia nampak wajah jelmaan ni seakan-akan muka dia, tapi mata dia berwarna merah dan kemudian mulut dia ni seolah-olah macam terkopak dengan darah yang sangat banyak, menyebabkan Ayu ni menjerit. Dan kemudian dia mengundur ke arah belakang. Dia lari keluar daripada bilik bedah ni. Dia terlanggar seorang staff lah ataupun nurse yang lain. Dan kemudian staff ni tanya dia kan, okey tak? You okey tak? Dalam tu dia kata. Dia tunjuk bilik bedah kan. Lepas tu dia terus lari tinggalkan kawan dia ni. Kawan dia ni pun pergi ke arah bilik bedah ni, pandang. Lepas tu tak tahulah apa jadi. Yang Ayu ni dah pergi dah ke arah macam ruangan ada kaunter. Dia cakap waktu tu dia pergi kat ruangan tu, betul tangan dia dah menggigil, dah menangis-nangis dah. Kawan dia waktu tu yang dekat kaunter ni semua macam cemas. Kenapa kau ni, You? Kenapa kau ni? Bagi air kan. Bagi air. Ayu ni pun minum. Dan kemudian kawan dia yang dilanggar tadi datang ke arah kaunter. Dan kemudian dia pandang ke arah Ayu. Dia kata, You, kau okey tak? Kau nampak tak apa dekat dalam bilik bedah tadi? Bilik bedah aku tengok tadi, tapi tak ada apa-apa pun. Bilik tu kosong kan? Dia kata, tadi aku nampak betul ada macam ada nurse lah dalam bilik tu. Dia cakap macam tu. Lepas tu mata dia dah mula berair lah, menangis-nangis lah kan, takut.
Lepas tu kawan dia pun cakap memang tak ada apa-apa, dia tak nampak apa-apa lah. Maknanya Ayu je lah yang nampak kan. Dan kemudian Ayu kata dia ambil macam take 5 lah, break lah dulu kan. Pergi ke tempat lain, minum air, dan kemudian dia mula ni kan sikit. Sebab dia perlu terus bekerja lah, dia tak boleh lah balik kan. Dia pun tenangkan diri dia dulu, dan kemudian dia sambunglah bekerja. Selepas daripada tu tak ada lagi gangguan lah. Dan dia kata kedua-dua pengalaman ataupun kedua-dua gangguan ini berlaku pada hari yang sama dan malam yang sama. Yang mana yang pertama tu dia macam nampak sekilas kan. Benda tu macam wajah dia berwarna hitam, mata dia merah, dan kemudian pandang ke arah doktor, bukan pandang ke arah dia. Tapi bila dia pandang je, benda tu menyorok kan. Cuma yang kali yang kedua ni pada dia agak seram sebab muka tu muka dia. Cuma dalam orang kata form yang lebih menyeramkan lah. Banyaklah gangguan yang dia pernah kena dekat hospital ni. Biasalah hospital kan. Memang kita pun tahulah gangguan-gangguan ni tak lari kan. Cuma dia kata gangguan-gangguan yang biasa-biasa ni banyak kali dia kena. Tapi yelah, kebanyakan nurse ataupun doktor yang bekerja di hospital ni dia akan ignore je lah kan. Selagi benda tu tak teruk tak apalah. Tapi gangguan yang ini betul-betul memberikan trauma kepada diri Ayu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Ayu. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang digelar diri dia di dalam email sebagai Makcik Zainab. Tapi saya gelar dia sebagai Cik Zai lah, pendek sikit. Yang mana Cik Zai ni, dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, dan juga pada saya secara personally ada sedikit elemen yang menyedihkan dalam kisah ni. Kisah dia berbunyi begini. Cik Zai ni dia tinggal di Lipis. Lipis Pahang tau. Dan anak dia pula tinggal di Perak. Yang mana dia ada seorang anak perempuan yang namanya Salma. Yang mana anak perempuan dia ni tinggal dekat sana, kerja kat sana, kahwin pun dengan orang sana. Senang cerita memang menetap kat sana lah. Pada tahun 2020, kita semua tahu negara kita dilanda pandemik kan, COVID-19, yang mana ramai sangat pesakit-pesakit COVID-19 yang tak dapat survive lah, tak dapat diselamatkan, dan ramai sangat yang meninggal kan. Termasuklah anak Cik Zai ni juga. Yang mana anak Cik Zai ni dia meninggal, dan kemudian memang semualah hospital uruskan kan, daripada pengurusan sampailah ke bumi. Jadi memang even suami kepada orang kata menantu lah, menantu dia pun tak dapat nak tengok anak dia tu. Lagilah Cik Zai ni kan, hari-hari dia menangis. Yelah anak kan. Jadi sedih pula saya. So aduh. Okey lah. Okey, dipendekkan cerita, selang 2 tahun selepas tu, yang mana pada hari raya kan 2022 tahun lepas, yang mana menantu dia balik ke rumah dia, bawa lah cucu-cucu dia sekali kan. Okey, raya yang pertama dengan raya yang kedua, menantu dia raya rumah mak dia lah. Mak pula besan. Raya rumah besan dia. Dan kemudian pada raya yang ketiga, dia orang pun sampai daripada Perak, datanglah ke Lipis. Waktu tengah menunggu ni dia sangat orang kata macam excited tau, nak jumpa cucu-cucu kan, nak jumpa menantu. Okey, bila menantu dia sampai je, waktu tu malam. Cik Zai ni tengah duduk kat depan tengok TV. Yang suami dia pula berada di bilik pada waktu tu. Okay, dia tengah tengok TV, tiba-tiba dengar bunyi kereta macam kereta parking tau, dekat depan rumah dia. Dia pun jengah daripada tingkap, dah sampai kan, dia kata. Dia pun keluar tengok dekat pintu, dan kemudian nampak semua tengah turun. Family dia tengah turun daripada orang kata kereta lah, bawa turun beg. Lepas tu menantu dia pun cakap, "Assalamualaikum mak." Dia kata, "Waalaikumsalam, ya Allah dah sampai." Dia kata kan. Dia pun panggil suami dia, Bang, ni dah sampai dah bang." Okay, suami dia pun keluar, salam menantu dia apa semua, cucu-cucu dia naik atas kan. Lepas tu dia pun salam menantu dia. Dan kemudian dia orang semua pergi ke arah dapur lah, yang mana cucu-cucu dia ada yang pergi tandas. Lepas tu terus pergi kat meja makan, sebab makanan dah terhidang time tu. Waktu dia orang bersiap waktu nak makan ni,
kan. Bersiap semua, letak ketupat untuk cucu dia apa semua. Dia pun pandang ke arah atas rumah dia. Dan kemudian dia cakap, "Mah, mah, turun makan mah." Dia cakap macam tu. Waktu dia cakap macam tu, cucu dia semua pandang dia. Dengan nantu, dengan ni lah suami dia pandang. Nap, dia kata. "Ya bang, Mah dah tak ada Nap," dia kata. Baru dia teringat kan anak dia dah meninggal. Dia pandang balik dekat atas. Dia kata dia tak nampak apa-apalah. Sebenarnya, macam mana dia boleh terpanggil anak dia? Waktu menantu dia sampai, yelah dia excited time tu. Dia kata dia pandang ke arah tingkap ni, dia tengok tingkap semua tengah turun kan. Dia pergi ke arah pintu, dia tengok luar, dia tengok keluarga ni lengkap. Maknanya menantu dia ada, anak dia ada tau, turun. Lepas tu cucu-cucu dia turun. That's why dia macam, dia excited sampai dia terlupa yang anak dia tu dah tak ada. Dan kemudian bila semua dah masuk dalam rumah, termasuklah jelmaan anak dia tu pun masuk dalam rumah. Dan kemudian bila pergi ke dapur kan, ke dapur apa semua dah ada dekat meja makan ni. Cucu-cucu dia, menantu dia ada. Dan kemudian dia pandang ke bahagian atas, ruangan atas ni. Dia nampak anak dia, si Salma, arwah si Salma ni berdiri betul-betul dekat depan pintu dapur ni, tengok je ke arah dia orang yang sedang nak makan. Menyebabkan Cik Zai ni dipanggil lah kan anak dia, "Mah, mah, turun makan." Baru semua orang pandang dia. Dan kemudian bila dia ditegur macam tu, dia pandang ke arah ruangan yang dia nampak anak dia tadi tu. Dia tengok dah tak ada lah. Dan kemudian waktu tu dia pun makan. Dalam masa yang sama dia mulalah menitiskan air mata. Sedih sayang cerita. Saya cerita pun sedih. Aduh. Selesai je, semua dah makan apa semua. Malam tu dia nak tidur, dia cerita dekat suami dia apa yang dia nampak lah. Dan selepas daripada tu, waktu dia cerita tu baru datang perasaan. Dia kata takut lah apa yang dia nampak kan. Sedangkan anak dia dah tak ada. Dah lama dah, 2020 kan. Dah 2 tahun lepas tu. Jadi bila suami Cik Zai ni dengar je yang Cik Zai cerita macam tu, esoknya dia baca ayat apa semua. Sebab suami dia takut. Yelah anak dia dah tak ada kan. Apa yang menjelma jadi anak dia tu? Kot-kot lah ada benda-benda kat luar ni kan menjelma. Sebab dia tahu Cik Zai ni dalam keadaan sedih yang teramat sangat. Sebab macam kita tahu, orang yang terlalu marah, terlalu sedih, terlalu kecewa, benda-benda ni yang negatif-negatif ni ataupun iblis syaitan ni, dia senang nak masuk ataupun nak mengganggu kita sebab kita dalam keadaan itu. Sebab tu jangan terlalu marah sangat, jangan terlalu orang kata sedih kan, jangan terlalu kecewa sangat. Kita kena kawal lah. Dan sampai sekarang Cik Zai cakap dia tak boleh lupa lah siapa orang kata pengalaman seram ni, yang mana bila diingat balik datang perasaan seram. Tapi saya pula bila baca kisah ni, saya kata sedihnya kan. Sayangnya kasih sayang seorang mak kan. Selagi masih ada ni kita hargailah kan. Yang mana tak ada tu kita sedekahkan Al-Fatihah. Moga-moga rohnya ditempatkan ataupun dicucuri rahmat. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Cik Zai. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang bernama Ida. Yang mana Ida ni dia nak berkongsi satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia dalam perjalanan ke rumah saudara dia yang terletak di Kulim, Kedah. Kisah dia berbunyi begini. Ida ni dia tinggal di Selangor. Dan pada waktu tu dia ni sebenarnya dalam perjalanan lah pergi ke Kedah sebab ada urusan keluarga. Jadi daripada Selangor ni, dia cakap dia bergerak daripada Selangor dalam pukul 8.30 macam tu malam.
Okay, jadi perjalanan nak sampai ke sana mungkin lah almost 5 ataupun 6 jam. Tengok pada keadaan lalu lintas lah dia cakap. Tapi waktu tu bila dia sampai je dekat Kedah, dipendekkan cerita, dalam perjalanan memang tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma sampai saja dekat Kedah, dia kata nak pergi ke rumah saudara dia dekat Kulim ni, kena melalui jalan-jalan Felda tau. Yang mana jalan ni gelap kan, dikelilingi dengan pokok-pokok sawit. Jadi dalam perjalanan ni jalan agak bengkang-bengkok lah. Yang bawa waktu tu suami dia. Dia duduk di sebelah kiri, dan kemudian anak-anak di belakang lah. Ada yang tidur apa semua. Sampai je dekat sana, waktu kejadian ni berlaku dalam pukul 1 lebih macam tu. Jadi dia pesan lah dekat suami dia, bang jangan laju-laju sangat bang. Dia cakap macam tu kan. Yang suami dia ni pula mungkin nak kejar masa lah, dah pukul 1 kan. Besok tu ada urusan pula. Jadi okey, suami dia pun diam je, bawa je kereta. Yang dia ni pandang dekat tepi-tepi jalan ni kan, gelapnya lah jalan ni, macam mana lah orang setempat kan keluar daripada rumah, balik rumah kan gelap-gelap macam ni kan. Dalam perjalanan ni ada satu tempat ni macam selekoh dia cakap. Dan di selekoh ni pula ada satu, dia nampak macam bangunan sekolah. Sebab ada padang, lepas tu ada nampak pintu pagar sekolah lah. Sekilas pandang, dia nampak dia betul-betul di depan pintu pagar sekolah ni ada seseorang yang berdiri sambil memegang buku di tangannya. Dia macam lalu je lah kan, sekilas pandang je dia nampak. Lepas tu dia pandang, macam apa yang dia nampak tadi, patung ke? Macam tu dia terfikir, patung ke apa. Tapi susuk tubuh tu dia bagi tahu di dalam email lah, apa yang dia boleh gambarkan, dia macam seorang perempuan India tau. Yang pakai seluar berwarna hitam, bajunya warna putih, kemeja. Dan kemudian dia pegang buku, pandang je ke arah bawah. Kalau kita fikir mungkinkah cikgu, tapi dah pukul 1 lebih. Pukul 1 lebih, 1-2 pagi, guard lah yang ada dekat sekolah, betul tak? Cikgu mana ada, lagipun benda tu tunggu apa. Macam tu. Kisah ni agak ringkas lah, tapi memberikan tanda tanya kepada kita semua dan juga Ida ni sendiri. Apa yang dia nampak, adakah patung? Mungkin ke patung, tapi mana ada orang buat patung depan sekolah, betul tak? Mungkin jelmaan lah jin tu. Sebab Ida ni pun tengah tengok luar kan, waktu tu gelap. Dia pun terfikir kan, benda tu dia bagi sekali nampak je. Dan kemudian bila Ida ni fikir balik, seram lah, takut lah dia kan. Sebab malam waktu tu. Dan kemudian selamat lah sampai ke rumah saudara dia apa semua, tidur. Dan kemudian besoknya diorang pun buatlah urusan yang diorang nak buat. Itulah kisah seram ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Ida. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh seorang cikgu yang digelar di dalam email sebagai Cikgu Farhan. Yang mana Cikgu Farhan ni, dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia menjadi warden di sebuah sekolah berasrama yang terletak di Johor. Kisah dia berbunyi begini. Cikgu Farhan cakap sekolah dia ni agak besar dan murid dia pun agak ramai lah. Dan dia ada 4 buah blok asrama, yang mana ada 2 aspura. Aspura tu asrama lelaki lah. Dan kemudian ada 2 asrama perempuan. Asrama perempuan ada warden dia, asrama lelaki Cikgu Farhan ni lah. Dan juga seorang lagi rakan guru dia. Yang mana rakan guru dia ni ada cerita tau. Blok tempat kawan dia dijaga, banyak gangguan yang berlaku. Ada murid-murid yang nampak seakan-akan ada seorang pelajar lelaki yang selalu mundar mandi di kawasan, orang kata, koridor asrama ni, di tingkat 1. Bila murid tengah tidur kan, nampak macam mundar mandi macam tu. Dan bukan murid je kena, rakan dia ni pun pernah kena. Yang mana dia tengah buat rondaan pada waktu tu malam. Dia tengah ronda kan, waktu tu jam mungkin tengah malam lah, pukul berapa tak pasti. Tapi malam
pukul 10, pukul 11 macam tu, biasanya murid-murid lepas makan malam, diorang akan terus tidur. Warden akan paksa diorang tidur sebab besoknya nak sekolah, betul tak? Jadi waktu warden tengah keluar ni, buat rondaan, suluh-suluh kan, asrama gelap lah time tu. Dan kemudian diorang nampak macam ada pelajar lelaki tu berjalan kan, melintasi. Menyebabkan warden bila nampak, dia akan tegur lah. Hey, kenapa tak tidur lagi tu? Macam tu kan, macam marah. Lepas tu pelajar ni macam straight terus ke ruangan tandas di bahagian hujung. Okey, cikgu ni macam, okey lah, tak apa, dia pergi ke tandas kot. Okey, biar. Ronda lagi. Ronda. Waktu cikgu ni meronda di tingkat 1 ni, nampak pula pelajar tu berada di tingkat 2. Macam berjalan tau. Jadi cikgu ni pandang, ini macam murid tadi. Tapi murid tadi kan dekat tingkat dia kan, yang aras yang dia ronda ni lah. Macam mana budak ni boleh ada kat atas? Tak nampak pula budak ni naik tangga. Macam tu. Dia pun, benda tu pun berjalan, macam mengelilingi tau. Dia macam ada 2 tangga, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Jadi dia macam ronda pusing macam tu. Cikgu ni naik pula tingkat 2. Bila dia naik tingkat 2, tak nampak apa-apa. Gangguan-gangguan macam tu lah yang selalu kawan si Cikgu Farhan ni kena. Okey, ada satu hari ni semua pelajar-pelajar balik ke kampung, yang mana cuti sekolah panjang lah. Dan guru ataupun kawan Cikgu Farhan ni pun balik ke rumah dia yang berada di luar. Jadi Cikgu Farhan ni je lah yang ada. Cikgu Farhan ni tinggal di blok yang sebelah lagi. Dia kata kalau pelajar-pelajar balik, blok memang sunyi lah, budak-budak tak ada kan. Dan dia pula ada rumah juga dekat luar. Dia tinggal dekat situ macam rumah persinggahan lah, tapi dia tidur dekat situ. Isteri dia tinggal dekat rumah lain. Okey, dipendekkan cerita, ada satu malam ni Cikgu Cikgu Farhan ni, dia kata dia kena ronda jugalah dekat kawasan blok sebelah ataupun blok kawan dia ni. Sebab pelajar-pelajar akan masuk lagi 2 hari. Waktu tu cuti dah nak tamat lah. Cikgu Farhan ni pun dia kata okey, dia ronda dekat blok dia dulu. Naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tapi tak ada apa-apa yang ganjil. So dia turun, dia kata okey lah, kena ronda blok sebelah pula. Okey, dia pun jalan menaiki tangga terus ke blok sebelah. Dan kemudian dia suluh dekat bahagian bawah. Gelap. Yang hanya ada lampu dekat koridor je. Okey, Cikgu Farhan ni pun naiklah ke tingkat 1. Naik ke tingkat 1. Dan kemudian waktu dia tengah meronda di tingkat 1 ni, dia kena macam mana yang kawan dia kena. Yang mana dia nampak dekat tingkat 2 ada pelajar yang sedang berjalan. Tapi kali ni lagi pelik sebab pelajar-pelajar semua tak ada. Betul tak? Pelajar-pelajar semua cuti kan. Jadi Cikgu Farhan ni dia terus pandang atas. Siapa tu? Hey, awak tu. Siapa tu? Dia cakap tu kan. Budak ni jalan. Lepas tu Cikgu Farhan ni lari, naik ke tingkat 2. Betul-betul berhenti dekat tangga depan budak ni tadi. Dan kadang bila budak ni lalu, dia macam tak nampak tau Cikgu Farhan ni. Dia lalu macam tu je, lintas je. Menyebabkan Cikgu Farhan ni, dia pandang ke arah budak ni, dia berlari, dia peganglah bahu kan. Hey, dia kata macam tu. Tiba-tiba budak ni pandang ke arah belakang. Pandanglah ke arah Cikgu Farhan ni. Waktu ni Cikgu Farhan dah pelik tau. Aku tak pernah nampak pun muka budak ni kan. So dia kata, awak tak balik kampung ke? Awak sepanjang 2 minggu ni awak duduk kat asrama? Dia kata macam tu, tak balik kampung? Saya nak balik mana cikgu? Rumah saya kat sini, dia cakap macam tu. Waktu Cikgu Farhan dengar budak ni cakap macam tu, dia kata meremang bulu roma dia. Tangan dia semua meremang. Dan kemudian budak tu kan, dia senyum kan. Dia macam ketawa kecil tau. Dan kemudian budak tu pusing, mulakan berjalan. Meremang. Saya pula meremang. Okey. Dia nampak budak tu berjalan, meninggalkan dia dekat situ. Dan kemudian Cikgu Farhan cakap, awak tinggal dekat sini? Siapa yang tinggal dekat sini kan? Benda tu jalan. Dan kemudian bila sampai kat bahagian hujung, dekat bahagian tangga, budak ni hilang. Ini Cikgu Farhan kata dia nampak dengan mata dia sendiri. Budak ni hilang daripada pandangan dia. Dan kemudian timbul dekat tingkat 3. Tingkat 3 pula dia berjalan. Dah macam warden pula budak ni. Ronda-ronda pula kan. So Cikgu Farhan ni pun turun daripada blok ni tadi. Dan kemudian dia terus pergi kat blok dia. Malam tu dia kata dia tak boleh tidur dekat rumah warden ni. Sebab yalah, kena ganggu kan. So dia terfikir, siapa pula yang tinggal dekat asrama? Mana ada orang tinggal asrama kan? Dia pun ambil barang-barang dia,
Dia balik kat rumah dia yang dekat luar, tidur dekat rumah dia lah. Dan kemudian lepas daripada tu dia jumpa kawan dia balik, dia pun cerita dia kena ganggu kan. Dan bila dia cerita, budak dia nampak muka budak tu dan dia tak kenal. Lepas tu budak tu cakap budak tu tinggal dekat blok ni, dia cakap macam tu. So kawan dia pun buka cerita. Sorry kisah ni panjang sikit sebab dia kirimkan panjang. Kawan dia pun ada cerita juga yang mana setiap malam, waktu pelajar-pelajar ni tak ada, sekiranya dia ada lah dekat asrama ni, memang terdengar riuh. Macam bunyi pintu asrama, pintu dom kan. Pintu dom ni dibuka, ditutup. Lepas tu pintu dia ni pula pintu yang macam besi tau. Jadi bila dia tertutup tu memang kuat lah. Pang macam tu. Lepas tu pintu belah sini pula terbuka, tertutup. Pintu belah sana pula terbuka, tertutup. Sedangkan angin tak ada pun. Kalau pintu kayu kita boleh lah kan lagi kan. Pintu besi, angin yang kuat lah baru boleh tolak. Tapi bunyi macam dihempas, pam pam macam tu. So terjawab lah. Maknanya Cikgu Farhan ni cakap memang blok tu agak keras. Dan dia bernasib baik lah tak dapat blok tu kan. Daripada awal dia memang jaga blok sebelah je. Tapi dia dengar-dengar cerita je lah daripada cikgu-cikgu dan juga murid-murid. Tapi dia tak percaya. Cuma malam tu dia sendiri alami gangguan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Farhan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada lebih banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan ceritakan dalam channel saya ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.